sebagai mukadimah daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara kita setiap masa dan ketika. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk menyampaikan iman dan Islam untuk kita, yang dengannya kita insya-Allah selamat di dunia dan akan selamat di hari akhirat kelak. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman bicara saya pada petang ini, Puan Nurhayati Paradi. Seterusnya yang diraikan, yang dihormati para pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah, syukur ya. Pada petang ini kita akan membincangkan satu tajuk walaupun besar tetapi insya-Allah kita akan permudahkan ya. Insya-Allah. Apa yang kita inginkan ialah supaya kita dapat memahaminya dan kita dapat merasainya dan akhirnya kita dapat bertindak atas dasar apa yang kita rasai itu. Tajuk kita pada petang ini memahami takdir, mengurus tadbir. Ini merupakan subtopik lah ataupun topik kecil kepada tajuk yang lebih besar yang kita telah habiskan lebih kurang 2 minggu sebelum ini, iaitu zikrullah sebagai bekalan dalam hidup kita. Jadi ini tajuk yang akhir lah ya, daripada tajuk yang besar ini. Dan kita hendaklah sama-sama kita faham seperti mana yang telah ditekankan pada minggu-minggu yang lalu, bahawa hidup adalah untuk diuji. Itu hakikatnya, hidup adalah untuk diuji. Justru apabila kita diuji, sebenarnya Allah sedang mendidik kita. Dan sebenarnya dunia ini boleh diumpamakan sebagai satu universiti kehidupan. Di universiti kehidupan inilah kita akan sentiasa melalui ujian-ujian hidup yang Allah datangkan untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, sama ada ujian itu dalam bentuk kesenangan ataupun kesukaran, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala hendak kita meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa apabila kita diuji, kita kena ucapkan istirja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita merasakan kembali bahawa kita adalah milik Allah. Artinya kita raja'na ilallah, kita kembali balik kepada Allah. Sebab itu juga di dalam ayat Quran ya, surah Sajadah yang selalu kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan wala nudzikannakum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un ya. Didatangkan ujian-ujian yang kecil buat kamu, yang dekat buat kamu, sebelum didatangkan ujian-ujian yang lebih besar daripada itu, supaya la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Jadi apabila kita kembali kepada Allah, itulah yang dikatakan kekuatan yang sebenarnya. Jadi ujian-ujian ini merupakan jentikan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Dan apabila kita kembali kepada Allah, disitulah ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita sebenarnya. Sekiranya dengan ujian-ujian itu belum lagi kita insaf, belum lagi kita sadar, belum lagi kita nak kembali kepada Allah, maka Allah uji kita berulang-ulang kali. Ya, orang kita dengan mata pelajaran yang sama, berulang-ulang kali. Mungkin kita diuji dengan orang yang berbeza, ya, dengan insiden yang berbeza, di tempat yang berbeza, tetapi bentuk ujiannya sama pada segi prinsipnya. Sebab kita tak meningkat, maka ujian itu datang yang sama berkali-kali. Ya. Jadi saya nak umpamakan bagaimana kalau saya dengarlah dulu mak bagi tahu ataupun ibu kita bagi tahu macam di sekolah Melayu dululah sekolah Melayu yang awal-awal tahun 50-an saya kata tahun 40-an sebelum merdeka ke, kalau masuk kelas tu darjah 1, kalau tak lulus darjah 1 tetap darjah 1 lagi tak boleh masuk darjah 2. Jadi tu yang ada orang yang tua sampai darjah 1 lagi tak naik-naik kelas Begitu juga hakikatnya kita di universiti kehidupan ini. Allah menguji kita. Kalau kita lepas ujian itu, barulah kita naik kelas. Kalau tidak, kita akan berada di kelas yang sama. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian yang sama. Mungkin saja orangnya berbeza dengan siapa. Mungkin tempatnya yang berbeza, insidennya berbeza. Tapi hakikatnya, prinsipnya sama.
Sebab itu kita dengar kadang-kadang orang tu sakit saja, lepas makan sakit, lepas kenduri sakit, berulang kali. Sebab apa? Dia tak belajar, dia tak belajar bahawa apabila dia silap makan ataupun darahnya menjadi tinggi ke, ataupun dia makan ataupun diabetesnya gulanya naik, sepatutnya bila kena sekali dia dah berfikir, ujian itu adalah untuk dia menguruskan takdir dirinya. Jadi takdir daripada Allah tu untuk dia mengurus takdirnya, begitu juga keadaan orang, kesempitan wang, tiap-tiap bulan kesempitan wang, tiap-tiap tahun kesempitan wang, tak pernah cukup. Kita tengok macam mana dia ni selalu kena uji bab duit saja. Sebenarnya apabila diuji kali pertama, Allah Subhanahu Wa Taala hendak dia belajar. Tetapi apabila dia tidak belajar, maka ujian yang sama datang berulang kali. Begitu juga orang yang putus cinta, perceraian, perpisahan antara dua yang berkasih. Kadang-kadang suami isteri berlaku. Kadang berceraian berulang-ulang kali. Kenapa? Kita tidak belajar pada ujian pertama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab itu bila kita diuji dengan mihnah, kita perlu memahami apa maksud takdir Allah terhadap kita. Kita pertama sekali bila takdir Allah berlaku pada kita semualah, yang kita kata la nusibana illa ma kataballahu lana, Allah tidak, setiap yang berlaku kepada kita semua telah maktub, telah ditentukan. Jadi kita kena memahami takdir Allah itu, dan selepas kita memahami takdir Allah itu, barulah kita mengurus takdir kita agar selaras antara tadbir kita dengan takdir Allah. Dalam kehidupan ini, siapalah kita hanyalah hamba. Takdir daripada Tuhan akan sentiasa mengatasi tadbir kita sebagai manusia. Dia kata takdir sentiasa mengatasi tadbir. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekiranya seorang hamba Allah itu mengurus tadbirnya dengan sebaik-baiknya, insya-Allah Allah akan memberi takdir yang sebaik-baiknya juga untuk dia. Itu yang kita kata penting kita memahami itu. Dia kata we cannot adjust the wind. Orang kata we can't adjust the wind. Kita tidak boleh mengawal arah angin, but we can adjust our sails. Kita tidak boleh mengawal tujuan atau arah tuju tiupan angin, tetapi kita boleh mengawal pelayaran kita. Arah angin ini kerja Tuhan, ini takdir. Manakala mengawal layar kita, layar perahu kita ataupun melayar bahtera kehidupan kita, ini adalah takbir daripada kita. Itu. Jadi seboleh-bolehnya dan seelok-eloknya kita sentiasa memahami apakah ujian-ujian dalam bentuk yang kecil dulu, supaya kita tak diuji dengan ujian-ujian yang besar. Saya teringat apa yang telah dinukilkan oleh para cerdik pandai. Kita belajar daripada orang yang pandai daripada kita. Mereka katakan, Tuhan melontar kita dengan batu-batu kecil. Tuhan melontar kita dengan batu-batu kecil untuk mengingatkan dan menyedarkan kita. Tetapi kalau kita tak sedar, Tuhan mula melontar kita dengan batu-batu. Jadi ujian-ujian kecil tu umpama batu-batu kecil lah. Tapi bila dah ujian dalam bentuk besar, batu-batu, lagi sukar lagi kita. Jadi mudah-mudahan apabila kena saja ujian yang kecil, la'allahum yarji'un, supaya kita merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita? Ini yang kita kata nak memahami takdir Allah ni. Saya tidak nak membahaskan soal qada dan qadar. Saya bukan orang yang ada otoriti untuk bincangkan hal itu. Tetapi saya ambil cebisan saja daripada soal qada dan qadar yang besar itu, iaitu dalam bentuk ujian-ujian hidup ni, musibah-musibah ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, kurang-kurangnya ada 3 keadaan, Yati. Dan para pendengar, termasuk saya sendirilah, saya mengingatkan diri saya. Allah mengujikan kita dalam bentuk yang pertama bala, dia kata bala. Yang kedua dalam bentuk kafarah. Dan ketiga bentuk ibtila. Jadi ujiannya sama, tetapi berbeza mengikut siapa yang kena uji. Katalah orang itu jahat. Orang jahat sedang melakukan kejahatan. Orang tu jahat. Orang yang kufur ke, orang yang derhaka ke, betul. Dia sedang melakukan kejahatan, lalu Allah uji semasa dia melakukan kejahatan itu. Maka itu dikatakan bala. Bala ni terhina di dunia, terhina juga di akhirat. Sakit dekat dunia, lebih sakit di hari akhirat. Na'udzubillah, kita tak nak kena bala lah. Yang kedua, kita ni orang yang beriman. Kita orang Islam. Kita bercita-cita nak jadi baik.
Tetapi walaupun kita bercita-cita yang nak jadi baik, tapi kadang-kadang terbuat juga suatu perkara yang berdosa atau kejahatan. Waktu kita melakukan kejahatan tu, kita diuji. Kita diuji dengan musibah. Misal kata, nak buat dosa, tetapi kita orang ni, kita baik. Tapi waktu tu kita buat dosa, maka Allah datangkan ujian. Itu sebagai kafarah. Sebagai penghapusan dosa kepada kita. Penghapusan dosa kita. Allah uji dengan kesusahan. Ada orang yang baik, ni yang ketiga ni, baik dan sedang melaksanakan kebaikan. Tiba-tiba diuji. Waktu dia buat baik tu, kena juga uji. Macam kata. Jadi waktu itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pahala yang lebih tinggi. Nak tingkatkan derajat dia di sisi Allah dengan lebih tinggi. Contohnya, apa yang orang yang kena bala tadi. Ni orang jahat. Sedang nak mencuri. Bila sedang nak mencuri tu, kena langgar kereta. Itu bala lah. Dia jahat. Sedang melakukan kejahatan. Dilanggar oleh kereta. Ini orang baik. Baik betul. Tapi sekali-sekali dia tergoda, temptation tu, godaan tu kuat sangat, dia nak buat jahat. Bila dia nak buat jahat, kena langgar. Dia baik sebenarnya kan. Waktu itu dia kena kafarah. Yang ni orang baik betul. Nak pergi ke masjid, nak melakukan kebaikan, boom, kena langgar kereta. Katakan na'udzubillah lah. Cedera ke dia, meninggal dunia ke. Dia baik, sedang melakukan kebaikan, diuji. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala yang berlipat ganda bagi dia dan nak tingkatkan derajat dia yang tinggi. Sebab bila Allah sayang, Allah uji. Sebab tu ujian ni datang mengikut tingkatan. Selepas antara rasul-rasul, 5 yang paling kena uji. Ulul azmi tu yang paling kena uji. Kemudian daripada itu rasul-rasul, kemudian nabi-nabi mengikut darjat iman masing-masing. Jadi semakin tinggi kasih sayang Allah, semakin tinggilah ujian yang dihadapi oleh hamba-Nya. Jadi kita kena faham. Jadi bagaimana kita memahami takdir, mengurus takdir, Yati? Apabila Allah takdirkan kita miskin, kita dah berusaha sungguh-sungguh, Allah takdirkan juga kita miskin, kesempitan keuangan, kesempitan harta dan sebagainya. Rupa-rupanya kita faham waktu itu Allah minta kita sabar. Allah nak bagi kita pahala sabar. Yang mana pahala sabar tu ajrahum bighairi hisab. Diberi balasan bighairi hisab. Tidak ada perkiraan lagi. Terlampau banyak. Jadi rupa-rupanya Allah nak kurangkan kuantiti harta kita supaya Allah tingkatkan kualiti jiwa kita. Kita sabar. Kita faham tu takdir Allah. Namun tak cukup. Kita kena tingkatkan usaha kita. Kita rasa dengan sikit yang kita dapat ni, kita nak kaya ni. Kita nak kaya ni bukan nak kaya nak berbangga, tetapi nak memberi kepada orang lain. Tetapi dapat sikit. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita waktu tu lipat gandakan usaha kita. Sebab usaha yang melipat ganda ini, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran lebih. Rupanya belum cukup. Itu memahami takbir tu. Kita mentadbir. Yang ketiga, mungkin cara saya sekarang ni mencari rezeki ataupun cara saya untuk mendapat pendapatan yang halal dan thayyiban, belum pelbagai. Mungkin satu cara saja. Saya kena pelbagaikan cara saya dan saya kena cuba cara yang berbeza supaya hasil yang berbeza juga saya dapat. Jadi kita lepas ni kita ubahlah cara berniaga kita. Kita ubahlah cara presentation kita, cara yang kita yang lain tu. Jadi apabila datang takdir daripada Allah ni, kita mengurus takdir kita. Tadi sabar, yang kedua kita tingkatkan usaha kita dan kita pelbagai dan ubah kaedah kita mencari rezeki dan mendapat pendapatan. Ini yang dikatakan sabar bila diuji dengan kemiskinan. Jadi kita faham, taklah berontak waktu tu, kita tahulah. Jadi adalah ketenangan hati kita. Tok Allah uji kita dengan kekayaan. Rupanya Allah sedang mendidik kita untuk bersifat syukur. Syukur itu merasakan bahawa harta ataupun nikmat yang ada pada kita itu bukan dari kita, tetapi hakikatnya daripada Allah. Bil qalbi, daripada syukur dengan hati. Yang kedua, kita tahu bila Allah memberi kita adalah kita untuk memberi. Kita gunakan nikmat itu selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu untuk kita. Itu penting. Itu syukur bil fi'li nampaknya, dengan tindakan. Tuhan beri kita harta. Apa tujuan Tuhan beri harta? Kita gunakan harta itu selaras dengan tujuan Allah memberi harta itu untuk kita. Allah beri ilmu pada kita. Selaras dengan tujuan Tuhan menurunkan ilmu itu untuk kita. Untuk mengajar. Tadi untuk menolong orang lain dan sebagainya. Jadi kita faham takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka waktu itu kita faham. Dan takdir Allah. Dan kita mengurus takdirnya. Mengurus takdirnya.
Baik, bila Allah beri kita kuasa, itu tanda Allah suruh kita berlaku adil. Kita tahu dah, maksud Allah bagi kita kuasa adalah untuk kita berlaku adil. Kita anggap itu amanah, bukan anugerah. Setengah orang merasakan kuasa itu anugerah. Akhirnya dia nak menerima saja. Tapi kalau dia rasakan bahawa kuasa itu adalah amanah, dia nak memberi. Sebab tu khalifah-khalifah di zaman Rasulullah adalah orang yang paling miskin sekali. Kerana mereka menjadi pemegang amanah untuk memberi kepada orang lain. Dan kita tahu sebagai pemimpin, kita kena jaga keselamatan rakyat kita, pengikut kita, ahli keluarga kita. Kalau kita pemimpin keluarga, nasibnya di dunia dan juga nasibnya di hari akhirat. Ini berbeza, ya. Ta'rifan pemimpin dunia dengan pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam, dia bukan jaga nasib rakyatnya ataupun pengikutnya ataupun ahli keluarganya di dunia saja. Tetapi dia nak jaga nasib pengikut dan nasib rakyatnya di hari akhirat juga. Seperti mana Rasulullah SAW. Kalau pula kita ditakdirkan Tuhan nak jadi pemimpin, tapi tak ada bakat, orang tak lantik kita, kita tak tertonjol ke hadapan, orang kata influence kita, pengaruh kita tak ada. Jadi akhirnya, walaupun cita-cita nak jadi pemimpin, jadi pengikut juga. Rupanya kita tahu, waktu itu Allah takdirkan kita jadi pengikut, supaya kita taat. Kemudian kita beri kesetiaan kepada pemimpin yang dekat dengan Allah, supaya kita membantu untuk melaksanakan ketaatan dan kepatuhan, agar apa yang disuruh atau diperintahkan oleh pemimpin kita tu, kita taati untuk kita taat kepada ulil amri kita. Itu kita faham pula, ketika kita jadi pengikut. Sebab itu, sebagai akhirnya, saya nak buat satu analogi. Memahami takdir dan ujian ini akan memberi ketenangan sebenarnya. Contohnya, kita imbau balik kenangan bagi mereka yang berasal daripada kampung lah. Sekarang kalau generasi Y ni, sekarang-kadang dia tak kenal lagi kampung. Tapi kita boleh lagi imbau. Kalau di kampung dulu, bila hari hujan, kita masih ingat lagi ibu kita, bila hujan lebat, kita suka ke tepi-tepi tali air, tepi-tepi sungai. Waktu itulah seronoknya kita nak mandi, kita nak bersuka-suka. Tapi waktu tu ibu datang dengan ranting kayu ke, dengan rotan ke, cari kita. Suruh kita balik. Kalau kita tak balik, dia rotannya kita. Waktu itu kita tengok. Bila kita dah jadi ayah sekarang, kita imbau balik kenangan tu. Kita imbau balik kenangan-kenangan tu, rasa manis pula. Sebab waktu tu kita tahu betapa sayangnya ibu terhadap kita. Dia merotan dengan kasih sayang. Dia memarahi dengan apa? Dengan cinta kepada anaknya, nak tengok keselamatan. Jadi ini menjadi kenangan manis bagi kita sekarang. Bila sebut hari ibu baru ni, kita teringat dulu macam mana ibu kita memarahi. Mujur ibu marah kita. Hari ini kita jadi manusia. Mujur ibu pukul kita. Hari ini kita dapat jadi orang yang berjaya. Rupa-rupanya begitulah kita dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir daripada Allah ni pedih. Takdir daripada Allah ni orang kata perit, sakit. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita untuk kita ni dekat dengan dia. Jadi kalau kita memahami ibu kita sekarang, apa yang berlaku dulu menjadi kenangan manis untuk kita. Alangkah baiknya kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih sayang kepada kita, lebih daripada sayang ibu kita terhadap diri kita sendiri. Dengan takdir-takdirnya itu, bukan Allah membenci kita, bukan Allah mendera kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sayang kita, nak beri kebaikan kepada kita, di rotannya kita dengan ujian-ujian hidup ni, supaya kita dekat dengannya, dan dekat dengannya inilah satu kejayaan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi tolong kita memahami ibu kita, tetapi lebih penting lagi kita memahami Tuhan kita. Mengapa Tuhan bertindak begitu dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dikatakan akan memberi ketenangan dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan ini sebagai sedikit mukadimah, pencerahan, yang mudah-mudahan jiwa kita akan sentiasa melihat yang tersirat daripada yang tersurat. Kita melihat takdir itu mengikut pandangan mata hati. Bukan hanya kita lihat zahirnya saja, tetapi in depth lagi ke dalam. Supaya kita lihat, jangan nikmat saja, tetapi kita lihat pemberi nikmat. Jangan lihat saja ujian, tetapi melihat siapa yang memberi ujian untuk kita dan apa maksudnya. Itu dia. Dan waktu ini kami sama-sama lalukan panggilan daripada rakan-rakan pendengar, insya-Allah untuk sama-sama dijawabkan
Oleh yang bagi Ustaz di talian 0362051500 dan apa yang Ustaz nyatakan tadi teringat saya pada satu cerita Ustaz yang mana berlakunya hujan ribut daripada matahari yang bersinar tu tiba-tiba datang hujan ribut semua. Jadi, mengeluh bila kita mengeluh rupa-rupanya di sebalik hujan ribut semua Allah nak ciptakan pelangi untuk kita nikmati. Itu dia. Dan waktu ini kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda waktu ini boleh terus hubungi kami di talian 0362051500 di Facebook juga dan SMS insya-Allah untuk kita sama-sama kongsikan dan kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami untuk Mukmin Profesional. Dek, adik tahu tak kisah para nabi dan rasul kita? Alah, tahu sikit je. Kalau adik nak tahu dengan lebih lanjut lagi, adik dengarlah rancangan Dunia Al-Atfal di IKIM FM. Macam-macam ada. Ada tajwid, ada lughat Arabiyah, ada adab-adab Islami. Best kan? Khas untuk adik-adik. Betul. Ikuti program Dunia Atfal pada hari Ahad jam 2.15 petang. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda hanya di Radio yang suka faham Islam Malaysia IKIM FM. Hari ini kita teruskan lagi Mukmin Profesional bersama yang bagi Ustaz Fahru Muhammad Joy berbincang berkenaan dengan tajuk memahami takdir, mengurus tadbir kita. Dan waktu ini kita nak ke pemanggil pertama kita Ustaz untuk sama-sama kita kongsikan dengan mereka di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di sana? Ini Islam. Siapa? Saya Shima di Kuantan. Shima ya? Saya cakap dengan Ustaz. Silakan Shima. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak beritahu Ustaz lah, mengadulah bakal diuji ni. Untuk tahun 2012 ni saya diuji suami saya berkahwin lagi satu. Jadi saya cuba mencari keredaan Allah lah. Tapi daripada bulan 1 hingga ke bulan 2, daripada bulan 1 hingga ke bulan 5 ni, dia 2 kali dia ceraikan saya, Ustaz. 2 kali. So dia suka ugut untuk cerai-cerai. Sampai sekarang pun dia macam seolah-olah macam tak apa-apa peduli saya. Jadi saya cuba juga mencari keredaan Allah tu. Saya cuba juga untuk berusaha melawan, mencarilah maksudnya melawan dengan apa yang dia buat pada saya tu. Macam mana saya nak buat Ustaz? Dengan suami saya yang tak pedulikan saya tu, dia kurang. Bila saya call pun 2-3 hari ni pun dia tak layan saya, dia tak call balik. Dia tak peduli saya duduk seorang-seorang ni. Dia tak ambil tahu, dia tak ambil tahu. Tapi dari segi nafkah, duit tu dia bagilah. Dari segi lain tu dia macam tak peduli. Macam mana Ustaz saya nak buat? Terima kasih Puan Shima. Sama ya. Okey, kita ke pemanggil seterusnya Ustaz. Kita sama-sama kongsikan dengan rakan pendengar. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Zalina di Pasalam. Zalina. Zalina. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya macam dalam surah Al-Baqarah, Allah dijelaskan, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk surga, padahal belum sampai kepada kamu ujian seperti cobaan yang telah berlaku pada orang terdahulu. Jadi kiranya kalau orang yang dalam hidup tak pernah diuji, adakah dia pasti tidak akan masuk surga? Lagi satu soalan, macam kita kat dunia ni pun ada ujian macam peperiksaan. Ustaz kan, kalau cikgu bagi periksa, kalau lulus kita dapat markah lah. Jadi kalau Allah bagi ujian ke, Allah bagi macam mana cara nak bagi nilai ujian tu lah. Maksudnya kalau peperiksaan kat sekolah ada markah 100% markah. Jadi ujian Allah bagi ni, bagi apa nilai tu macam mana Ustaz ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas soalan. Mungkin Ustaz kita jawabkan dulu 2 soalan ini. Apabila kita diuji, selalunya kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Artinya apabila Allah menguji kita, kita kembali kepada Allah dengan kata kita patut diuji. Itu sendiri bila kita belajar accept ataupun menerima, dia akan memberi sedikit ketenangan pada jiwa kita. Kita jangan kata why, kenapa, kan, tetapi telah berlakulah takdir Allah terhadap diri kita. Itu pertama, menerima. Sebagai hamba Allah, kita kena menerima. Begitulah Puan Shima Kita tak cari poligami ni. Kalau tanya kepada orang perempuan siapa pun kita
orang kata menerima hukum Allah tu dengan pasrah, dengan redha, tak ada menolak. Tetapi bila diuji ada sakit, ya, biasanya berlaku begitu, ya. Jadi ada setengah wanita yang diuji dalam bab ni, ya, poligami, ya. Ada juga wanita yang diuji dengan, contoh minta maaf ya, sakit kanser misal kata. Ada pula diuji dengan yang lain-lain. Jadi tak ada wanita yang tidak akan diuji. Ya, cuma kita rasa ujian poligami ni lah yang paling berat sekali, ya. Tetapi kalau kita tanyakan kepada orang yang dah sakit kanser peringkat ketiga, 4, dia kata lebih baiklah poligami daripada kena kanser misal kata. Selalunya kita begitu, ya. Jadi pertama kita kena terima ujian tu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, artinya kita mampu menghadapinya. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala lihat kita tak mampu, Allah takkan uji dengan ujian itu. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan timpakan kita dengan suatu ujian, dengan satu musibah, di luar kemampuan kita menghadapinya. Artinya apabila Allah takdirkan, contohlah ada wanita kata, tak tahulah saya dengan 5 orang anak ni tak mampulah saya nak hadapi. Sebenarnya bila Allah bagi kita 5 orang anak, kita mampu hadapi 5 tu sebenarnya. Allah takkan bagi kalau kita tak mampu hadapi. Bila Allah dah bagi, kita mampu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak rasa mampu. Sebab apa? Sebab kita tidak memahami takdir daripada Allah. Tu yang tadi, takdir daripada Allah tu kena fahami. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita berlaku begitu, dan sebagainya, supaya waktu itu kita mula mengubah diri kita. Mula mengubah diri kita. Contoh, ya. Sebagai ibu katalah, kita melatih anak kita. Kata ibu kena melatih anak dia. Kalau kita tak latih, kita letih, ya. Jadi kita bagi anak kita yang berumur 8 tahun mula dia cuci pinggan. Kita tak bagi anak kita umur 3 tahun cuci pinggan, ya. Kita bagi tahu yang 8 tahun. Sebab 8 tahun mengikut perkiraan kita, dengan pemikiran dia, dengan tahap fizikal dia, dia boleh cuci pinggan dah, kita bagi. Tapi bila dia cuci pinggan pecah ke dan sebagainya, waktu tu kita marahlah. Kerana apa? Dia sebenarnya waktu tu tidak memaksimumkan keupayaan dia. Dia mungkin lalai, mungkin main-main waktu cuci pinggan, tak fokus dan sebagainya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu ujian kita, tapi macam kita tak mampu nak hadapi. Saya rasa ujian biarlah ujian yang lain, jangan ujian poligami cukuplah, ya. Kita kata sebab apa? Bila kena tu sebenarnya yang itu kita mampu, dan itulah jalan kita menuju Allah. Itu yang dipilih. Kalau kita kata saya boleh pergi dengan semua orang lah, cuma si A tu yang saya tak boleh pergi. Sebenarnya si A itulah hurdle ataupun halangan yang mana kalau kita boleh melepasi, makin akrab kita dengan Allah. Medium sebenarnya. Medium sebenarnya, ya. Sebenarnya waktu itu yang kita kata banyak halangan, yang ini sebenarnya jalan untuk kita menuju Allah. Tetapi itulah kita kata tadi, kita selalu mengelak. Bila kena macam ni, saya nak mengelak, nak pilih ujian lain. Kalau kita diuji dengan jalan lain pun, tetap prinsipnya tetap sama juga. Iaitu, siapa yang paling kita cinta, itulah yang paling menguji kita. Sebab itu, saya menulis buku Cinta Kerana Allah. Ya? Dan kita beritahu, hierarki dalam cinta ni kita kena jaga. Hierarki, tingkatan cinta. Bagi seorang lelaki, cinta nombor satunya ialah Allah. Cinta yang keduanya Rasulullah. Cinta yang ketiga ibu bapa. Kemudian hierarki kemudianlah, ya, keempat dan kelima. Bagi seorang isteri, cinta pertamanya ialah Allah, cinta keduanya Rasulullah, cinta ketiganya ialah suami, baru yang keempat ibu bapanya, ya. Tetapi kenapa kadang-kadang isteri ini menderita sungguh apabila suami poligami ataupun suami tidak memberi perhatian? Hierarki cinta dia macam mana? Cuba tengok, ya. Nombor 1 suami, nombor 2 suami, nombor 3 suami. Jadi rupanya bila Allah uji kita dengan terjejasnya kasih sayang suami sekarang ni, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar untuk meletakkan kembali cinta Allah tu di tempat yang pertama. Ya. Jadi waktu itu kita memahami takdir. Tuhan menguji cinta aku supaya aku meletakkan cinta Allah ni. Sebab kalau kita mati dalam kita tidak meletakkan cinta Allah yang lebih utama dan cinta Rasulullah yang kedua, kita tidak akan dapat masuk ke dalam syurga.
Jadi ini didikan kepada Allah, kepada kita, pada isteri-isteri yang diuji, ya, sama ada poligami ke apa dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bila Puan Shima, bila kena ujian ini, Puan mampu sebenarnya untuk hadapi. Cuma kena adjust diri kita. Kita kena kuatkan hubungan kita dengan Allah, ya. Kita kena jaga solat fardu kita, kena cari kemanisan dalam munajat dan ibadah kita kepada Allah. Itu penting, ya. Soal suami kita memperdulikannya sebagai dia sedang berseronok-seronok, ini yang timbul pada hati kita. Sebab kita merasakan bahawa sangka kita ialah kita yang lebih teruk, kita yang jadi mangsa, orang lain sedang bergembira dengan kedukaan kita. Persetankan ataupun pinggirkan segala tu, ya. Yang kita fikir hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah cinta Allah. Sebab walaupun saya kata ini mungkin mudah aja ustaz cakap macam ni, saya cakap macam ni sebab tak kena kan. Tapi inilah prinsipnya. Cuba kita tengok dalam satu hadis yang panjang oleh riwayat Bukhari tentang cinta, ya. Apabila Allah mencintai seseorang tu, kerana seorang tu cuba mencintainya, dan berjaya mencintainya, Allah kata panggil malaikat Jibril, perintahkan seluruh makhluk untuk mencintai orang yang mencintai Allah ini, ya. Jadi kita berharap dalam hidup kita dapat dicintai oleh orang yang mencintai Allah. Itu yang penting. Jadi bagi saya, jadilah isteri yang solehah walaupun suami kita tidak soleh. Ya, walaupun suami kita tidak soleh, kita boleh jadi isteri yang solehah. Berita baiknya ialah begini. Seorang isteri boleh masuk ke dalam syurga tanpa suaminya. Tapi seorang suami sukar masuk dalam syurga tanpa isterinya, tahu. Ya. Allah tanya seorang suami tentang isterinya, tetapi isteri tidak akan ditanya tentang suaminya. Yang ini yang kita kena jaga. Sebab itu Siti Asiyah, isteri kepada Firaun, boleh menjadi isteri yang solehah dan dibina dalam syurga rumahnya, ya, oleh Allah, walaupun suaminya insan yang paling jahat, ya, Firaun laknatullah, ya. Jadi tertolaklah kalau kita kata saya tak boleh jadi isteri yang solehah kerana suami saya bukan soleh, ya. Siti Asiyah boleh menjadi isteri yang solehah walaupun suaminya tidak soleh. Jadi cubalah cari keindahan dalam munajat. Mengalir air mata Puan Shima ketika diuji ketika ini, anggaplah air mata itu sebagai kafarah kepada dosa-dosa kita yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala nak rasakan kesusahan sikit di dunia supaya Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan kita dengan air mata itu, agar kita bersih daripada dosa dan dapat kurniaan Allah di hari akhirat. Dijauhkan Allah, kita menderita, mengutuk keadaan, mengutuk segala-galanya, membenci segala-galanya di dunia. Benci suami, benci anak-anak, benci diri kita, benci semua keadaan. Akhirnya kita hidup dengan penuh kebencian dan akhirnya kita akan pergi ke tempat yang buruk. Na'udzubillah, di neraka, ya. Buktikan bahawa cinta Allah tetap nombor satu dan cinta Rasulullah menjadi nombor dua, dan insya-Allah Allah akan menguruskan cinta kita dengan baik. Allah tidak akan mengecewakan. Pesan saya untuk diri saya dan juga bila kita ada Allah, kita memiliki segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Suami, anak-anak semua tak bererti untuk kita tanpa Allah menjadi kecintaan kita. Yang kedua, saya menolaklah kenyataan yang mengatakan ada orang tidak diuji di dunia ini. Memang mesti semua diuji. Cuma kita kadang-kadang melihat orang tu semua okey je. So, tu yang saya katakan kebahagiaan tu umpama pelangi. Kita ceritakan pelangi tadi. Pelangi tu selalunya dilihat di atas kepala orang lain. Tak ada di atas kepala kita, kan. Kita kata alangkah bertuahnya, muka dia cantik, dia kaya, ternama, glamour. Bahagianya dia. Tak, sebenarnya. Setiap orang diuji. Mungkin orang tu kaya, tetapi orang kata dia. Tu orang kata dia diuji. Mungkin dia berkuasa, kita nampak dia berkuasa seolah-olah apa saja dia buat, dia diuji dengan sakit. Ya? Jadi tak ada manusia yang tak diuji. Mesti ada ujian di sebalik itu. Cuma itu yang dikata ujian sama tapi nasib berbeza. Yang pentingnya ialah sama ada kafarah ataupun kata tadi bala ataupun ibtila. Kita kena jaga bab itu saja. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah markah ataupun markah bagi macam orang yang ini semua perkara yang maknawi, ya.
dalam bahasa Inggerisnya intangible, benda yang dapat dirasa tapi tak dapat dilihat, ya. Jadi seorang tu bila ujian-ujian diterimanya, kalau dia menderita dengan ujiannya, tak ada dia redha, tak dia sabar, dia jadi muslim yang fasik jelah. Ya, itu tahap dia lah. Tapi kalau dia naik, dia jadi mukmin. Dia ke peringkat sabar. Sabar dengan ujian ni macam mana? Sabar. Dalam hatinya bergolak, tetapi di luar nampak steady. Mulutnya terjaga, panca inderanya dijaga, tetapi hatinya terguris jua dengan ujian itu. Itu dia katakan sabar. Itu orang mukmin. Tapi orang yang ketiga, yang muttaqin, muqarrabin, mereka bila diuji peringkat redha, ya. Bukan saja di luarnya tak nampak gelisah, panca inderanya tak nampak dia bimbang dan sebagainya, steady saja, tapi dalam hatinya tercalar sedikit pun, seguris pun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian tu tak terguris sikit pun. Malah bila ujian tu datang, dia kata bukan innalillah lagi, tetapi alhamdulillah, ya. Allah sayang aku, Allah uji, ya. Jadi yang ini kita hanya peringkat sabar. Jadi sama ada muslim biasa ke, mukmin ataupun muttaqin ataupun muqarrabin. Itulah markah yang kita nak tentukan di mana? Di hari akhirat. Di dunia kita tak tahulah keadaan tu macam mana. Jadi Ustaz, kita nak sama-sama rakan di SMS juga mengatakan SMS. Encik Haiziman Nordin nak minta sedikit ulasan daripada Ustaz, ya, berkenaan dengan ada tingkat syurga yang tak boleh dimasuki oleh sebaik-baik manusia kecuali yang sabar dengan ujian Allah yang ditinggikan darjatnya. Mungkin sedikit ulasan daripada Ustaz. Ya, betul. Ya, selalunya kita minta syurga, minta yang tertinggi. Ya, bukan minta syurga yang rendah, ya. Aim high orang kata, ya. Nah, dalam motivasi pun selalu gitu, aim high. Kalau kita nak mendaki Gunung Everest, kalau tak dapat Gunung Tahan dah dapat dah, ya. Begitu juga kita mesti aim high. Kita nak syurga Firdaus. Dan bila kita nak pergi ke syurga, kita kena lihat bahawa seorang itu tidak akan mendapat syurga abadiah di akhir akhirat kalau dia tidak merasai ajannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Ini lebih penting. Jadi syurga yang di dunia ni macam mana? Syurga yang di dunia ialah orang yang mempunyai qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera tu yang macam mana? Hati yang sejahtera tu hati yang dipenuhi oleh sifat-sifat mahmudah. Antara sifat-sifat mahmudah itulah sifat sabar. Sabar itu adalah tiket untuk pergi ke syurga. Jadi sabar itu dirasakan di mana? Sabar itu dirasakan di dunia. Ya. Jadi sebab itu bila kita katakan kita nak hidup di syurga di hari akhirat, hendaklah kita budayakan hidup ahli syurga di dunia. Sekali lagi saya kata, kalau kita nak hidup sebagai ahli syurga di hari akhirat, hendaklah kita budayakan hidup ahli syurga itu di dunia. Hidup ahli syurga ni macam mana budayanya? Memberi salam, kata-kata yang baik selalunya. Ahli syurga ini selalunya dia damai dan mendamaikan. Orang lihat muka dia, orang dapat cahaya ilmu. Orang lihat muka dia, teringatkan Allah. Ini tanda-tanda ahli syurga. Kemudian budaya hidup ahli syurga, ya. Budaya hidup ahli syurga tu kita tengok dalam dunia ni macam mana, ya, harmoni, tenang dan sebagainya. Jadi ini yang kita hendak. Ya, jadi itu saja yang ulasan kita lah, ya. Saya kata bagaimana kita di sana dicorakkan oleh bagaimana hidup kita di sini, di dunia ini. Itu sajalah ulasan saya. Jadi akan waktu ni kita nak lagi raikan rakan-rakan pendengar kita yang tak putus-putus, ya, di talian, menghubungi kami di 0362051500 untuk mukmin profesional waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidi daripada Putrajaya. Cik Rashidi, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya nak minta Ustaz kongsikan tips bagaimana cara untuk kita bersabar dengan kerenah untuk membesarkan anak-anak daripada kecil sehinggalah ke peringkat dewasa, Ustaz. Daripada zaman kanak-kanak, zaman bayi, zaman kanak-kanak, zaman sekolah rendah, zaman sekolah menengah dan juga di IPT, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz, silakan. Mendidik anak ni perlukan kesabaran. Ya, kesabaran itu datang apabila nilai anak tu tinggi di sisi kita. Ya. Nilai anak tinggi. Nilai anak tu di sisi kita. Ya. Jadi anak kita adalah warisan kita untuk mendapat saham yang berterusan. Ya, kita lihat, ya, anak yang mendoakan
ibu bapanya. Anak soleh yang mendoakan ibu bapanya, pahalanya terus mengalir. Ya, saya selalu berfikir begini. Ya, kalau benar-benar kita sayangkan ibu bapa kita, sama ada ibu bapa kita masih hidup ataupun yang telah mati. Ya, motivasi yang paling tinggi ialah kita mesti jadi anak yang soleh dan soleha. Itu saja. Ya, jadi dengan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, bagaimana keadaan ibu dan ayah kita, itu tak kira. Kita tak kira baik ke dia, tak baik ke dia. Dia akan mendapat doa daripada kita. Selalu kita fikirkan bukan siapa yang nak mendoakan kita, tetapi siapa yang perlu kita doakan dalam hidup ni. Ya, ini penting ya, supaya motivasi kita tinggi. Ya, kita kesian tengok ibu bapa kita. Jadi macam mana kita nak bantu dia? Kita nak bantu dia semasa hidup di dunia dan selepas dia meninggal dunia nanti. Dengan kita menjadi apa? Anak yang soleh. Kerana anak yang soleh saja ataupun anak yang soleha saja yang doanya mengalir terus kepada ibu bapa ini. Okey. Dalam tips kita nak mendidik anak-anak kita, bagaimana kita nak sabar ataupun bagaimana tips untuk kita berdepan dengan anak-anak kita ya. Anak-anak ni kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, anak-anak kita ni nak didik terbagi kepada tiga fasa ya. Fasa yang pertama 7 tahun ke bawah. 7 tahun sampai ke bawah ya. Fasa ini ialah fasa kita memberi kasih sayang. Pendekatannya bermain dan bergurau. Ya. Jadi mantapkan kasih sayang 7 tahun yang pertama ni dengan bermain dan bergurau hingga dia merasai betul bahawa kita ni sayang dia. Ya, sayang dia. Cukup 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang kedua, 7 membawa ke 14. Ini kita kena disiplinkan dia. Takdibkan dia dengan adab. Sebab itu kita dah mula kenalkan do's and don'ts. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Adab-adab ya. Nak masuk rumah kena bagi salam. Nak masuk ini kena buat. Yang ini tak boleh buat, ini tak boleh buat. Ada do's dan don'ts. Ya. Yang ini kita boleh disiplinkan dia. Jadi waktu itu inilah yang dikatakan 7 tahun kita kena cakap dia solat, kemudian 10 tahun dah kena rotan. Artinya kita boleh gunakan kaedah ganjaran dan hukuman ya. Tetapi kena lihat bahawa ganjaran itu mesti mengatasi hukuman pada mendidik anak. Pujian mesti mengatasi kejian. Ya. Sampai dikatakan berapa rasionya, ada sampai 300 nisbah 1, ada kata 5 nisbah 1, ada 10 nisbah 1 ya. Contohnya kadang-kadang kita tersilap. Anak kita kata pulang sebelum maghrib. Ya, dia pulang lepas maghrib. Kita marah. Besok dia pulang juga. Dia balik ke rumah pula lepas maghrib juga. Ya, dah maghrib dah masuk, baru dia masuk. Kita marah. Hari yang ketiga, gitu juga. Hari yang keempat, dia datang 6:30. Belum maghrib lagi dia dah balik. Kita pun diam. Salah tu. Salah. Waktu dia dah lewat 3 hari tu, kita kecam, tapi bila dia datang 6:30, balik 6:30, kita buat tak tahu, kita tak puji. Itu satu kesalahan. Jadi kita kena begitu. Jadi tahap yang kedua. 7 tahun yang ketiga, bermula daripada 14 hingga itu peringkat remaja ya. Kena hendaklah kita berkongsi dengan bersahabat dengannya. Dah kena bersahabat dengan anak kita. Waktu itu mereka dah akil balik dan mereka dah siap sedia untuk melaksanakan syariat. Dah kukuh, dah tepat. Foundationnya bagus. Kemudian kita letakkan bangunan dan atasnya kita dah hias. Ya. Salahnya kita ibu bapa, Cik Rashidi, ya, kita lah. Bukan sampai sebut seorang-seorang. Kita, termasuk saya. Saya pun ada anak. Ya. Kita mendidik anak kita di peringkat kanak-kanak macam kita mendidik di peringkat dewasa. Kita mendidik anak kita di peringkat dewasa macam anak-anak. Ya. Kalau anak yang berumur 7 tahun ke bawah tu kita tak faham-faham ke kamu? Memang dia tak faham. Ya. Sebab akal dia belum. Ya. Tetapi bila kita dah anak tu dah dewasa pula, dah bersahabat, waktu tu baru kita nak pukul. Anak lagi lah. Jadi foundation kasih sayang tu, foundation peraturan tu dan bersahabat itu mesti dilalui dengan tertib. Supaya apabila kita marah dia di satu peringkat yang patut kita kena marah, dia tak lagi daripada rumah. Kerana apa? Kasih sayangnya betul-betul dah mantap. Peringkat masa kita dah letakkan asas kepada pendidikan anak kita. Ini yang saya rasa penting untuk kita ini. Dan untuk mendidik, untuk rasa sabar dalam mendidik ni, macam mana ya? Kenangkan macam ni. Jangan marah kalau anak kita tidak berubah mengikut apa yang kita hendak. Kerana kita pun tak berubah mengikut apa yang kita kendaki juga. Betul. Kita sendiri sukar berubah, tetapi kita nak anak kita berubah dengan instan. Tak mungkin. Jadi, kesukaran kita,
mendidik anak-anak kita patutnya menimbulkan kesabaran, kesukaran kita dalam mendidik diri kita. Kesukaran kita dalam mendidik diri kita sendiri seharusnya menimbulkan kesabaran kita ketika mendidik orang lain. Jadi anak-anak adalah cerminan diri kita. Tengok anak macam ni kelakuan, oh ni cermin aku. Jadi tak marah, kita terus mendidik. Kita baiki diri kita dengan teladan, dan insya-Allah barulah teladan itu sebenarnya lebih berkesan daripada lisan dalam kita mendidik. Itu dia jawapan daripada Ustaz. Dan waktu ini Ustaz, dengan baki masa yang kita ada untuk Moment Professional minggu ini, mungkin sebagai kesimpulan tajuk kita, Ustaz, silakan. Ya. Orang yang bahagia ialah orang yang memahami takdir daripada Allah, dan hasil memahami takdir dia itu dia menguruskan tadbirnya. Untuk menguruskan tadbir artinya kita menguruskan hati kita. Ini yang dikatakan pengurusan hati. Dan untuk menguruskan hati kita, hendaklah kita sentiasa berzikir kepada Allah. Kita ingat kepada Allah. Kembali kepada ta'rif zikir dan dimensi zikir yang kita telah bincangkan. Dan hati kita ni, untuk kuat, sentiasa dia perlu di-charge. Hati itu umpama bateri, dia perlu di-charge supaya dia kuat. Hati umpama kain, dia kotor, dia perlu dicuci untuk dia bersih. Hati umpama ikan, dia perlukan air untuk hidup. Jadi air bagi ikan, pencuci bagi kain, charger bagi bateri. Yang dikatakan hati itu ialah zikrullah. Mari sama-sama kita ingat kepada Allah. Kerana what happen in you, apa yang berlaku di dalam hati kita, lebih penting daripada what happen to you, apa yang berlaku kepada diri kita. Mudah-mudahan hati kita sentiasa berzikir, ingat kepada Allah. Disitulah hati yang tabah untuk menghadapi kehidupan yang tidak akan mudah. InsyaAllah. InsyaAllah, itu dia sebagai kesimpulan.